ingatkan kembali apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Baik, kita yang ada kitab muka surat 31 yang di bawah tajuk syarat makmum masbuk mendapat rakaat. Baik, apakah yang dimaksudkan makmum masbuk? Kita ulang kaji balik. Kita dah tahu dah, masbuk ni adalah makmum yang tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah dia ketika berdiri bersama-sama imam. Itu definisi yang tepat. Adapun yang biasa kita dengar masbuk ni makmum yang lambat. Lambat pun dia juga. Tapi kadang-kadang dia lambat, dia boleh habis bacaan Fatihah dia semasa berdiri sama imam, maka dipanggil masbuk. Dipanggil muafiq. Dia bukan masbuk. Jadi ukuran yang paling tepat, sempat tak dia menghabis bacaan Al-Fatihah ketika berdiri bersama imam. Kalau dia sempat, maka dia makmum yang muwafiq. Kalau tak sempat, maka dia makmum yang masbuk. Itu dimanakan dia ditulis makmum masbuk tu, itulah yang tak sempat menghabis bacaan Al-Fatihah. Jadi nak mendapat rakaat itu di mana ukuran dia? Makmum yang masbuk ni, yang lambat ni, yang tak sempat habis bacaan Fatihah ni, di mana ukuran dia nak dapat rakaat, sesuatu rakaat tu? Adalah ketika rukuk, betul? Ketika rukuk imam tu, sempat dah dia rukuk bersama-sama imam pada rakaat pertama. Kalau dia sempat, maka dia dapatlah rakaat tu. Kalau dia tak sempat, bila dia sampai-sampai, imam dah i'tidal dah, sami Allahu liman hamidah, dia baru sampai, maka dia tak dapat rakaat tu. Bila dia tak dapat, dia ikut macam biasa. Bila dah habis sembahyang, dia kena bangun dan tambah lagi rakaat. Boleh kan? Jadi itu maksud sama ada mendapat ataupun tidak, dikira pada rukuk imam tadi. Jadi bila dapat rukuk tu bagaimana? Mesti dapat tamak ninah bersama-sama imam. Tamak ninah ni maknanya mendiamkan anggota badan sebentar, sekadar subhanallah. Contoh bila imam rukuk, Allahu Akbar, rukuk, dia pun sampai, maka dia pun rukuk, Allahu Akbar. Jadi sama-sama rukuk, sempat tak sekadar subhanallah lamanya? Kalau dia sempat, dapatlah rakaat. Kalau dia berselisih, tak sempatlah. Imam Allahu Akbar, dia sampai, dia rukuk juga Allahu Akbar, imam dah sami Allahu liman hamidah, dia berselisih, maka dia tak dapat tamak ninah. Bila tak dapat tamak ninah, maka tidak dapat rakaat. Dia tak dapat rukuk. Rukuk ni mesti di antara syarat sah dia, mesti dapat bertamak ninah masa ikut imam tu, iaitu mendiamkan anggota badan bersama-sama imam sekadar subhanallah. Pendek subhanallah. Imam Allahu Akbar, dia datang Allahu Akbar, subhanallah. Itu imam sami Allahu liman hamidah, dapat kan? Kalau tak sempat, berselisih, imam Allahu Akbar, dia datang Allahu Akbar, imam sami Allahu liman, tak sempat dia mendiamkan diri dia bersama-sama imam, maka tak dapat. Itu Jadi kita baca. Yang pertama, yakin sempat rukuk dan tamak ninah bersama imam dalam rukuk. Yakin, mesti yakin dapat mendiamkan diri sekadar subhanallah. Itu pendek je. Kalau tak sempat, maka tak dapatlah. Bila tak dapat, dia terus sembahyang, tapi di akhir sembahyang nanti dia kena bangun dan tambah rakaat. Jika imam mula hendak bangun daripada rukuk, sedangkan makmum masbuk itu sempat bertamak ninah dalam saat-saat imam sedang bangun daripada rukuk dan sebelum lurus betul, maka dia dikira mendapat rakaat itu. Kalau dia sempat tamak ninah, dapat rakaat. Sebab yang ini pun ada umat Islam yang masih lagi tak faham, terutamanya orang Buddha. Dia dah lambat. Imam dah sujud dah. Dia boleh ikut imam daripada awal, dia takbir Allahu Akbar, dia baca Fatihah apa semua laju, dia rukuknya, i'tidalnya, dia kejarnya imam tu. Tahu kejar? Kejar dia sembahyang macam biasa. Betul bila imam dah duduk tahiyat awal, dia buatlah. Dia terus sama-sama dengan imam tahiyat awal. Ini satu konsep yang salah. Bukan begitu sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah kita kena ikut situasi imam semasa. Imam tu sedang buat apa? Itu kita ikut. Bukannya kita buat daripada awal dan baru berhenti masa imam sedang buat apa, baru berhenti, tak. Sebab itu sembahyang berjemaah tu dia mengikut di mana imam berada dan di mana kita mengikut dia. Samalah sembahyang jenazah. Solat jenazah dia tak ada rukuk, tak ada sujud.
Dia hanya ada 4 takbir, betul? Bila 4 takbir, tuan-tuan kata sampai lewat sedikit, imam dah takbir yang ketiga lah katalah. Dia 4 takbir kan, solat jenazah, ni solat jenazah. Jadi bila tuan-tuan sampai, imam dah takbir yang ketiga, masa kita masuk itu, maka kita dianggap dah masbuk. Dah lambat. Jangan kita buat 4 semua sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam dah takbir kita kejar dah. Allahu Akbar, dah 3 baru kita slow ikut dia. Ini tak salah, ini tak betul. Kita dah lambat. Bila dah lambat, ikut di mana imam berada. Imam baru takbir yang ketiga, Allahu Akbar, takbir ketiga imam. Imam akan baca Allahumma firlahu warhamhu, doa kan, doa takbir ketiga, doa untuk jenazah. Kita baru sampai. Mana bila kita sampai, kita baru takbir yang pertama. Kita sampai tu kita takbir yang pertama. Bila kita sampai takbir lagi Allahu Akbar, kita bacalah Fatihah. Kerana kita baru takbir yang pertama. Jangan kita mendahului imam, jangan kita laju kejar dia, kita ikut. Bila imam Allahu Akbar, kita buat Allah, tapi kita baru takbir yang pertama. Imam dah ketiga dah. Kemudian imam takbir yang keempat, Allahu Akbar, takbir yang keempat, kita baru takbir yang kedua. Jadi tunggu, kita baru ada 2. Bila imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita tambah lagi 2 takbir. Kerana kita masbuk tadi. Yang ni ramai yang tak berapa perasan. Jadi kita tambah 2 lagi sebab kita sampai tu waktu imam takbir ketiga kita baru pertama. Jadi bila imam dah habis semua keempat-empat, mana kita ada 2 lagi. Mana kita tambahlah Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar. Tambah tu mengikut urutan lah. Boleh Jadi itu maknanya masbuk. Jadi apa pun mesti ada tamak ninah, wajib. Tamak ninah ni wajib. Kalau tak ada tamak ninah maka batal sembahyang. Tamak ninah ni syarat sah dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara 2 sujud. Sujud ada 2 kan? Kedua-dua tu mesti ada tamak ninah. Mendiamkan diri sebentar sekadar subhanallah. Kalau dia bergoyang je, bergoyang ni kerana sengajalah. Kalau dia ada keuzuran lain, kalau dia sakit. Ada orang sakit Parkinson, dia tak boleh diam, badan dia goyang kan. Goyang, dia tak apa. Kerana dia sakit. Ini yang tak sakit ni, dia menggoyangkan badan dia kerana dia tak tahu, maka tidak sah. Sama ada dalam rukuk ke, dalam i'tidal dia bergoyang badan dia, maka tidak sah. Bila tidak sah, batal rukuk dia, batal i'tidal dia, maka batal sembahyang. Jadi ini kena jaga. Baik, yang kedua. Jika makmum masbuk itu was-was, sama ada dia sempat bertamak ninah bersama imam sebelum imam bangun sekurang-kurangnya had rukuk atau selepasnya, maka tidak dikira mendapat rakaat mengikut qaul yang sahih. Oleh itu wajib ke atasnya menambah 1 rakaat lagi selepas salam imam. Ini kalau dia tak was-was, dia berselisih tadi, ataupun dia tak sempat sekadar subhanallah, pendek sangat, Allahu Akbar, dia sampai tu Allahu Akbar, imam bangkit sami Allahu liman hamidah, taklah sekejap sangatlah. Bila tu sekejap sangat, maka tidak dapat tamak ninah, maka tak dapat rakaat tersebut. Tapi dia tetap ikut terus. Bila imam salam, dia kena bangun menambah 1 rakaat. Boleh? Okey. Tuan-tuan ada soalan, boleh terus mencelah. Boleh? Ya? Kalau ada tanya ya. Kalau tak ada saya terus baca ya. Baik, yang ketiga. Imam mesti dalam keadaan suci, iaitu tidak berhadas kecil dan besar. Jadi maknanya imam mestilah dalam keadaan yang sempurna lah wuduk dia. Kalau imam tu batal, keluar angin dan sebagainya, maka kita dah tak dapat berimam dengan dia, maka rakaat pun tak dapat. Ini tajuk kita, dapat rakaat ataupun tidak. Jadi imam mesti ada, bukan berhadas kecil atau hadas besar. Jika imam berada dalam keadaan yang tidak suci ataupun dalam keadaan berhadas, ini kadang-kadang boleh berlaku ni, maka makmum itu dikira tidak mendapat rakaat kerana imam tidak layak untuk menanggung bacaan Al-Fatihahnya sendiri. Oleh itu bagaimana pula dapat diharap untuk menanggung bacaan Al-Fatihah orang lain? Imam katakan dia terkeluar angin masa dia rokok. Masa dia rokok keluar angin. Jadi maknanya bila dia keluar angin, dia dah batal.
Jadi kita dapat sujud sama dengan dia. Maka oleh kerana dia batal tadi, imam tadi batal, maka kita pun tak dapat rakaat tu. Kita tak dapat rakaat tu. Faham ya? Jadi maknanya bila imam batal, menjadi kewajipan imam beritahu pada makmum. Jangan dia terus belah ya. Walaupun hukum kata boleh keluar begitu. Tapi sebaik-baiknya dia kena maklumkan. Bila dia dah batal, imam ni dia boleh bercakap. Dia dah batal, tak ada masalah. Saya dah batal. Makmum dengar je, jangan jawab. Saya dah batal, maka imam gantikan Haji Yusof. Contoh. Jadi dia ambil mic, letak pada Haji Yusof. Haji Yusof ke depan. Masa nak ke depan tu, masa dia sedang berdiri lah. Masa dalam keadaan berdiri. Dengan keadaan sujud pula. Sujud kita tak ada merangkak pula. Ke depan tak ada. Ataupun duduk tahiyat, menyusut ke depan tak ada. Jadi kalau dia dalam keadaan tahiyat batal, duduk dalam keadaan tahiyat tu juga. Tak apa. Imam saya dah batal, kata dalam tahiyat kan. Haji Yusof jadi imam, ambil mic dia letak kat baju dia, imam tu keluar lah. Jadi Haji Yusof tadi katakan rakaat tahiyat awal katakan. Bila dia bangun, dia langkahlah ke depan. Kalau tahiyat akhir dia tak boleh bangun dah habis dah pun, maka di situlah dia jadi imamnya walaupun sama dengan makmum yang lain. Kerana imam dah batal, jadi Haji Yusof lah jadi imam, maka dia salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi orang lain ikut semua walaupun dia duduk sebaris. Kerana imam tadi batal, dah tahiyat akhir baru dia batal. Contoh. Boleh Jadi ni jarang berlaku, tapi kalau berlaku